Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Nazir Masjid dan tuan-tuan ahli jawatan kuasa, para imam dan bila seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita merabakkan syukur kerana diizinkan pertemuan Allah, diizinkan pertemuan kita oleh Allah SWT pada kesempatan ini untuk sama-sama saya berpeluang berkongsi dengan tuan-tuan beberapa maklumat-maklumat yang kita niatkan sebagai perkara-perkara yang untuk membangkitkan rasa gemar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut, sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu itu telah menyerah diri kepada Allah, yang telah menjadi seorang yang muslim. Kemudian firman-Nya lagi, Allah berkata, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang bermaksud, wahai manusia, kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu itu berpuak-puak supaya kamu dapat bertemu dan berkenal-kenalan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha khabir. Dan firman Allah lagi seterusnya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa, yang ini pada bulan Ramadan, sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, daripada 3 ayat yang saya baca tadi, ayat yang kumusiam tu, yang berkenaan puasa tu, nak membincangkan tentang puasa. Tapi ketiga ayat yang saya bacakan tadi menuju kepada takwa. Yang mana takwa ni sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam ayat pertama, hendaklah kamu bertakwa. Seolah-olah jangan mati lagi, tak boleh mati kalau belum bertakwa. Tak boleh mati lagi kalau belum kamu menyerah diri kepada Allah, seorang muslim. Kemudian ayat yang kedua itu seolah-olah Allah menyatakan takwa itu adalah nilai yang paling tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Maknanya dalam secara tak langsung Allah menyatakan di situ, kamu besok akan kembali kepada Aku, maka kamu kembali itu dengan membawa takwa. Jangan kosong saja, kena bawa takwa. Dan yang kemudian itu Allah menunjukkan jalan. Ayat yang ketiga saya bacakan tadi, Allah menunjukkan jalan. Bagaimana salah satu cara untuk kita dapat takwa, iaitu Allah jadikan bulan Ramadan. InsyaAllah akan tiba tak berapa lama lagi. Dan bulan Ramadan ni Allah janjikan
dengan segala amalan-amalan khusus dan umum, dengan pahala-pahala yang besar. Tujuannya tak lain tak bukan Allah nak memurniakan takwa kepada kita. Jadi di situ kita fahamlah bahawa takwa ni sangat penting. Benda yang pertama kali yang Allah akan tengok nilai di akhirat nanti. Baliknya kita ke akhirat tanpa takwa, gelaplah masa depan kita di akhirat. Jadi kalau baliknya kita bertemu Allah dengan membawa takwa, insya-Allah cerahlah masa depan. Maka bila kita sudah tahu begitu, kita yang dah biasa dah belajar, dah ada sedikit sebanyak ilmu, dah ada sedikit sebanyak panduan, lalu kita pun berusahalah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan bintang takwa ni. Mudah-mudahan kita selamat di dunia, apatah lagi selamat di kubur dan selamat di akhirat. Bersungguh-sungguhlah kita melakukan apa jua perkara yang telah diberikan panduan oleh Rasulullah SAW melalui lidah Rasul, dengan membanyakkan, kata Rasul, membanyakkan perbuatan-perbuatan khairan, perbuatan-perbuatan yang baik, iaitu di antaranya kita memelihara solat kita yang fardu, memperbanyakkan solat kita yang sunat-sunat, memperbanyakkan bacaan Quran kita, memperbanyakkan zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyakkan selawat kita ke atas Rasulullah SAW, memperbanyakkan infak kita di kalangan kita sesama Islam, bagi derma, bagi sedekah, bagi bantuan, dan banyaklah lagi perkara-perkara sunat yang membolehkan kita untuk sedikit demi sedikit memperolehi nilai takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya berkeyakinan penuh, tuan-tuan dan puan-puan yang sudah jadi kaki masjid ini, insya-Allah sedikit sebanyak takwa itu sudah ada di dalam jiwa kita, takwa itu sudah ada di dalam hati kita. Cumanya timbul persoalan di situ, adakah aku ni dah dapat takwa? Kalau nilai Islam tu kita boleh tahu apabila kita mengucap dua kalimah syahadah, Islamlah kita. Penilaian iman pun kita dah boleh tahu, bolehlah ada tanda-tanda. Yang ni apabila kita sudah beramal sedikit sebanyak, tandanya kita orang beriman itu. Apabila kita berpegang teguh pada agama kita, menandakan kita itu sebagai orang yang beriman lah. Sedangkan takwa ni kita tak tahu apa tanda-tandanya kita ni bertakwa ke atau belum. Dan takwa ini adalah kombinasi ataupun gabungan daripada seluruh perbuatan-perbuatan baik yang Allah sebutkan. Ikhlas, sabar, lagi apa, redha, lagi apa, semua yang baik itu digabungkan, itulah dapatnya takwa. Dan takwa itu di antara lain definisinya pula, iaitu kita sentiasa berhati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita itu tidak terlangkah kepada suatu keadaan yang menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itulah Sayyidina Umar Al-Khattab, sahabat Rasulullah, dia mendefinisikan atau mentakrifkan takwa itu sebagai satu analogi, iaitu kamu seolah-olah berjalan di atas jalan yang penuh benda-benda tajam, penuh duri, penuh kaca, penuh batu yang tajam. Jadi maknanya bila kamu berjalan atas jalan yang begitu, sudah tentulah kamu berhati-hati. Tidaklah kamu melangkah sembrono saja. Berhati-hati tengok mana ada duri, mana ada kaca, mana ada batu tajam. Kita elakkan daripada memijak benda-benda yang tajam tersebut. Jadi begitulah nisbah daripada takwa. Dalam perjalanan hidup kita, sementara dijemput balik oleh Allah SWT ke akhirat, kita sentiasa berhati-hati. Aku buat ni Allah redha ke tidak? Aku buat ini berdosa ke atau berpahala? Aku buat ini Allah suka ke tak suka? Itu takwa. Takwa itu sentiasa patut ada. Namun sebagaimana saya katakan tadi, tanda-tandanya kita tak tahu. Di sana Sayyidina Uthman bin Affan, seorang daripada sahabat Rasulullah SAW yang merupakan khalifah mukminin, khalifatul mukminin yang ketiga, dan juga Sayyidina Uthman ini digelar sebagai Birrul Rahim, kerana kasih sayang dia sangat kuat.
sangat hebat. Dan juga dia juga digelarkan sebagai diberi gelaran Zunurin, iaitu yang mempunyai dua cahaya, Zunurin ataupun Zainurin, ataupun boleh juga Zainuri. Maknanya yang mempunyai dua cahaya, kerana Sayyidina Uthman ni pernah menjadi menantu Rasulullah 2 kali. Pertama dia kahwin dengan Ruqayyah, dan yang keduanya dia kahwin dengan Ummi Kalsum, ataupun sebaliknya. Saya tak ingat. Jadi Sayyidina Uthman kata, meninggalkan kata-kata yang disebut di situ, khamsun hunna alamatul muttaqin. Ada 5 perkara yang menunjukkan seseorang itu sudah ada dah nilai takwa di dalam hatinya, ataupun sudah adalah tempias-tempias nak jadi orang takwa, ataupun sudah adalah ciri-ciri yang menunjukkan bahawa dia itu dianugerahkan oleh Allah SWT dengan takwa. Awwaluha an la yujalisa illa yuslihu ad-din ma'ahu wa yadribu farja wal lisan wa idza asabahu syai'un 'azimun min ad-dunya yarahu wabala wa idza asabahu syai'un qalilun min ad-din aghtanama dhalika wa yamla'u batnahu min al-halal khawfan an yukhalitahu haram wa yara an-nasu kullahum qad najaw wa yara nafsahu qad halak. Apa maksudnya tu? Maksudnya kata Sayyidina Uthman bin Affan, 5 perkara yang merupakan tanda orang yang sudah ada ciri-ciri takwa di dalamnya. Baik, macam tengok 5 perkara ni, adakah sudah ada dalam diri kita? Kalau dah ada, alhamdulillah. Kalau belum ada lagi, maka kita usahakanlah bersungguh-sungguh melipat gandakan lagi usaha supaya ciri-ciri takwa itu ada dalam diri kita, ataupun percikan-percikan tempias takwa itu masuk ke dalam diri kita. Yang pertama ni sifat apa ciri-ciri yang tadi bukan dia saja buat-buat. Allah datangkan begitu, mengalih mood dia, mengalihkan rasa perasaan dia tu ke arah satu keadaan yang menunjukkan dia tu sudah mendapat takwa. Yang pertamanya, kata Sayyidina Uthman, dia tidak akan bergaul lagi dengan kawan-kawan kecuali dengan orang-orang yang boleh memperbaiki agamanya, dan memelihara kemaluannya, dan juga memelihara kata-katanya. Tak lagi kawan-kawan dengan kawan-kawan yang hapra, istilahnya hapra. Maka dengan kawan-kawan yang macam tu, dia dah tak ada mood dah. Bukan dia tak nak kawan, bukan dia tak suka orang tu, bukan dia dah benci tengok orang tu bukan kaki macam kita, tapi tiba-tiba mood dia jadi macam tu. Dah tak apa nak seronok berkawan dengan orang tersebut, tak apa seronok berkawan dengan orang-orang yang tak memperbaiki iman dia, tak memperbaiki agama dia. Bersembang kalau sini, dan memelihara kemaluan. Tidak lagi kalau sembang rapu-rapu, mencampur-campur, lucah, tak kenal dah. Kalau dulu seronok lah, zaman-zaman sebelum ada kesekarang, berkawan dengan orang macam ni, bersembang je kok kelak. Tapi bila Allah dah memasukkan rasa takwa, dia dah tak ada mood dah tak ada tak ada gairah lagi nak berkawan dengan orang macam ni. Orang yang bercakap main lepas dia, orang yang bercakap tak tentu bahasa dia, dan orang-orang yang tidak memelihara kata-kata, samalah, dia dah tak ada mood lagi. Itu dah tanda pertama. Sudah ada tanda-tanda pada mana takwa itu sudah meresap dalam jiwa dia. Kawan dia yang dia suka, yang dia minat, walaupun baru pertama kali kenal, walaupun sebelum tak pernah kenal, itu yang menjadi cenderung dia. Kenal satu orang, nampak orang tu warah, nampak muka manis, bukan saja dia buat-buat, tapi datang perasaan itu, berkenan dengan orang tu, suka dengan orang tu, dan mohon kalau dapat jumpa lagi, alangkah baiknya. Tiba-tiba jumpa lagi, seronok bersembang pun bersembang pasal agama, bersembang pasal
nak menaikkan rasa keimanan yang ada dalam dunia. Itu yang pertama. Kalau tuan-tuan, perempuan dah ada perasaan macam tu, mood macam tu, alhamdulillah, maknanya sudah ada petanda. Tapi kalau masih lagi dengan golongan Al-Quran itu, bukan kita benci sebagaimana saya kata, bukan benci dengan mereka, bukan tak suka lagi kawan mereka, tapi mood tu datang, mood tu yang Allah bagi. Dan yang keduanya, apabila mendapat sesuatu yang besar, keuntungan besar daripada kesenangan dunia, dia menganggap sebagai satu musibah. Kalau di sini dalam istilah Arabnya, dia disebut sebagai wabalan. Wabalan itu bukan musibah, maknanya satu yang akan membuatkan dia mendapat satu bala. Tapi musibah di sini daripada kata wabalan itu maknanya sesuatu yang boleh menghalang dia. Apabila dia mendapat satu nikmat dunia yang begitu besar, tiba-tiba dapat hadiah apa, tak tahulah dah hadiah apa lah, dengan wang ringgit kan, hadiah beribu-ribu ringgit dapat. Maka dapatnya hadiah itu, dapatnya hal dunia itu, keuntungan dunia itu, dia rasa tersentak. Ini ujian Allah, ataupun musibah ini sebagai penghalang. Bila dah dapat duit banyak, macam-macam benda lah dia nak fikir. Mulalah nafsu pun datang, nafsu pun mula jadi subur. Bila dapat hal-hal dunia ni, tiba-tiba datang kepada dia. Begitu. Bila dia merasakan bahawa ini satu ujian, apabila dia merasakan itu merupakan wabalan, bukan bala, wabalan maknanya cabaran, cabaran, iaitu perkara-perkara yang boleh menghalang dia nak berjalan terus, menghalang dia berjalan terus. Macam kalau kita bawa kereta jalan tu, tiba-tiba ada tunggul atau batu besar ke depan. Jadi batu besar tu sebagai penghalang perjalanan kita. Jadi perjalanan kita nak meningkatkan iman, nak meningkatkan takwa tadi, datang tiba-tiba nikmat dunia yang begitu banyak, bimbang. Tapi itulah sebagai halangannya. Terhencat perjalanan kita nak menuju, nak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi kalau adalah perasaan macam tu, bila dapat dunia yang yang sekunjung-kunjung dapat, banyaklah tu kita merasakan demikian, insya-Allah itu sudah ada tanda-tanda orang yang sudah diresapi takwa yang dikurniakan oleh Allah SWT. Yang ketiga, kata Sayyidina Uthman, apabila dia memperoleh sedikit kenikmatan daripada urusan agama, dia memandangnya sebagai satu keuntungan yang besar. Pihak masjid ataupun adalah pihak perseorangan edarkan tabung, minta derma, nak minta sumbangan. Dia pun seluruh bukit dia, ini contohlah, seluruh bukit dia keluar RM10 masuk. Dia mengeluarkan RM10 itu, dia masukkan ke dalam tabung walaupun sikit. Itu merupakan satu kepuasan bagi dia. Rasa seronok. Bila cenderung hati dia kepada berbuat kebaikan keagamaan, bila dah buat itu dia rasa seronok, dia rasa satu nikmat. Memang itu hakikat nikmat sebenarnya. Bila datang pula orang sesuatu berhajat, minta kat dia bagi. Bila dia bagi itu, Masya Allah, dia rasa seronok, rasa satu hiburan yang memang menyuburkan rasa hati dia seronok. Itu tanda-tanda orang-orang yang sudah dapat tempias dan mendapat siraman takwa dalam jiwa dia. Setiap apa juga kebaikan yang dia buat itu, dia rasa cukup puas hati, puas rasanya. Ataupun kadang-kadang dia tak puas, kenapa bagi sikit, kenapa tak bagi banyak. Maknanya bagi dia tak puas tu kerana dia nak lagi lebih baik daripada itu. Ada perasaan macam tu, itu maknanya sudah ada lah keberkatan takwa tu dah masuk, keberkatan daripada keimanan itu sudah hampir nak menjadi mendapat darjat takwa. Itu yang ketiga. Jadi senang saja kita memikirkan yang kedua, yang ketiga. Bila dia melakukan sesuatu yang keduniaan, bukan sesuatu yang haram, tapi sesuatu yang macam tak ada faedah akhirat, dia rasa sendat hati dia. Dan yang keempat, yang ketiga, bila dia melakukan satu kebaikan,
Bukan banyak pun sikit, tapi rasa hati dia rasa lapang semua, rasa seronok semua dapat buat kebaikan. Dapat bagi kadang-kadang jumpa budak-budak bagi RM1, bagi RM2, bagi tu rasa seronok. Bukan bagi sekadar bagi, dia ada rasa seronok. Dan yang keempat, ini yang paling penting sekali, dan inilah yang kita hadapi dalam kehidupan kita ni, payah nak elak, iaitu tidak memenuhi perutnya dengan sesuatu perkara lantaran takut akan bercampur dengan sesuatu yang haram. Rasulullah kata, apa ni sabda Rasulullah SAW, innal haram bayyin, innal halal bayyin, wa innal haram bayyin, wa bainahuma macam mana bunyinya, dan saya kurang baik hafalan. Maksudnya, yang haram tu nyata, yang halal tu nyata, yang halal tu nyata dan haram nyata. Di antara keduanya itu, antara halal dan haram tu ada satu perkara yang namanya subhat. Dan subhat ni banyak manusia yang tak tahu hakikatnya. Hakikatnya haram ke halal. Jadi masalah makan minum ni, dalam satu hadisnya tu lah, ada yang sebut tu ujungnya, Rasulullah sebut dalam tubuh badan kita ada seketul daging. Baik daging itu baiklah seluruh anggota kita. Dan kalau fasad daging itu, fasadlah, jahat seluruh anggota kita. Dan ketahuilah daging itu adalah hati. Maknanya makan minum kita itu akan menempuh hati. Dan hati yang baik itu barulah menjadi wadah untuk takwa masuk dalamnya. Kalau hati yang rosak dengan makanan yang ikut suka kita makan, hati jadi rosak, dia payah nak menerima takwa untuk masuk ke dalam diri dia. Jadi orang-orang yang sudah dapat sedikit sebanyak sinar takwa ni, dia jaga suku makan dia. Dia jaga suku makan dia, dia tengok makanan yang betul-betul halal, baru dia makan. Dan yang betul-betul haram, dia tahu dia tak akan makan. Tapi yang di tengah-tengah tu payah. Yang payah. Tapi kita rasa, kadang-kadang tu rasa heran juga lah. Tengok restoran Cina penuh baik Melayu makan dalamnya. Masya Allah. Kita tengok Cina berjual-jualan, biasanya makan lah. Kalau beli benda lain tu, dia pakai kurang lah sikit, tapi benda makan. Dia tidak menghiraukan soal halal dan haram. Itu namanya subhat. Mungkinlah Cina tu taklah masak, tak adalah masuk bagi babi apa dalam periuk. Tetapi dia satu yang bukan Islam, dia tidak tahu kebersihan, tak tahu hukum hakam. Jadi segala benda yang dia masak tu, walaupun dari segi zahirnya halal, dari segi apa tu kandungannya berkhasiat, dari segi kandungannya boleh membawa kepada kesihatan yang baik, tapi kita tidak tahu dari segi hukumnya, hukum agama. Maka bila kita makan makanan-makanan yang diproduk oleh mereka yang bukan Islam, maksud saya, maka dia akan sihat tubuh badan itu. Makan yang bervitamin, yang berkhasiat, ada zat itu, ada zat ini, tetapi dia mencacatkan hati kita. Hati tak boleh nak terima kerana di dalam subhat. Kalau subhat itu menghalalkan halal, tak boleh kalau subhat itu menghalalkan haram. Itulah yang disebut bahawa hati itu nanti akan kacau, kacau di sana. Jadi kalau seorang itu sudah ada perasaan tak gemar nak pergi ke kedai mamak ke, kerana kedai mamak ni, mamak tu Turki dia mamak Islam lah, tapi pekerja kita tak tahu. Ada satu masa dulu pekerja-pekerja di kedai-kedai mamak ni semua diimport dari India. Diimport dari orang India yang Hindu, yang bukannya agama Islam, dan dia tidak tahu servis yang sesuai dengan Islam. Hukum hakam dia tak tahu. Yang tahu tu bos dia je. Bos dia tak ada kat kedai, dekat kedai restoran. Yang ada semua pekerja-pekerja dia yang tidak tahu hukum hakam. Jadi bersungguh-sungguhlah kita dalam menjaga makanan kita. Bersungguh-sungguhlah kita dalam memerhatikan apa yang akan masuk ke dalam perut kita. Jauhlah daripada makanan-makanan yang subhat, yang kita tidak tahu sumbernya, yang kita tidak tahu halal dan haramnya. Dari segi zat makanan itu,
Dan juga dari segi sebalik itu, maksudnya sebalik itu apa? Keuntungan itu di mana dihantarkan. Sekarang ni tengah era zaman boikot dia, kerana benda yang kita beli sumber daripada situ, dia akan pergi supply atau akan pergi dapat kepada sumbangan kepada musuh kita. Itu pun dikira subahat juga tu. Walaupun makanan tu halal, coklat tu halal, tapi duit yang kita beli coklat itu, dia akan disumbangkan kepada musuh kita. Begitu juga dengan makanan tu walaupun halal, tapi duit sumber yang kita dapat daripada mana? Sumber yang halal atau yang haram, termasuklah itu. Jadi bagi orang-orang yang sudah ada sinar takwa dalam hatinya, dia takkan pergi lagi ke situ. Yang perkara-perkara yang subahat, dia tak minat lagi. Bukanlah kerana itu, kerana ini, kerana itu, kerana ini, ada alasan sana, ada alasan ni, tak. Tapi secara terlangsung minat dia dah tak nak lagi dah benda-benda itu, tak mau masuk lah. Tak mau masuk lah. Kalau sempat nak mulut macam nak muntah lah. Tak boleh nak masuk. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, iaitu sentiasa melihat orang lain itu bersih, orang lain itu hebat, banyak pahala dia, bersih daripada dosa, sedangkan dia melihat diri dia penuh dengan dosa, banyak sangat dosa. Dia sebagaimana yang Allah firman juga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zalika wa man yu'azzimu sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, ini dalam surah Hajj, kita pasal haji, syiar-syiar Allah, maka itulah menandakan bahawa takwa itu sudah ada di dalam hatinya. Maka orang yang takwa saja yang akan merasa dirinya berdosa, yang merasa dirinya rasa macam tak beramal, rasa macam kurang amalnya. Kalau kita ada perasaan macam tu, walaupun kita dah beramal, dah hebat dah, kalau dikategorikan dah hebat dah rajin buat macam-macam, tapi rasa macam kurang lagi, rasa macam yang buat tu pun tak tahulah Allah terima ke tidak, rasa yang buat selama hari ni pun rasa macam tak apa lancar. Kalau ada perasaan itu, maknanya dia sudah adalah sinar-sinar takwa di dalamnya. Bukan kita nak bersangka buruk dengan Allah, Allah tak terima, tapi kita berhati-hati dengan diri kita sendiri. Dan orang yang merasa diri berdosa, tak ada lain maknanya orang yang ada takwa. Kalau orang yang tak ada takwa, itu yang hadis Rasulullah sebut, orang yang fajir, dia merasa dosa itu macam lalat yang hinggap kat hidung, boleh tepis dia pandang ringan. Bagi orang yang mukmin, dia merasakan dosa itu seolah dia duduk di bawah bukit tu nak tumbang, nak timpa dia. Begitu dia takutnya dosa yang dia buat, sedangkan dia pun tak buat dosa. Dah sedikit sebanyak dia dah baik, dosa dia tak buat, tapi dia sentiasa merasakan diri itu dosa, sentiasa merasakan pahala yang dia buat itu tak cukup, merasakan kadang-kadang buat pahala itu dia pun bimbang Allah terima ke tak terima. Jadi perlu kepada penambahan ilmu, perlu kepada mempergiatkan lagi amalan-amalan, perlu kepada selalu muhasabah diri. Maka itulah menunjukkan orang tersebut sudah adalah ciri-ciri takwa di dalam dirinya. 5 perkara tadi yang disebut oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Maka alhamdulillah, kalau kelima-lima perkara itu sudah ada, ataupun 2 di antara 5, 3 di antara 5 yang sudah ada pada kita, alhamdulillah, kita bersyukurlah kepada Allah SWT. Dan mana-mana yang belum ada lagi itu, kita usahalah sambil kita meminta pertolongan daripada Allah SWT. Mudah-mudahan kita tergolong daripada kalangan orang-orang yang bertakwa, dan takwa kita diiktiraf oleh Allah SWT. Maka dengan itu sudah pastilah di akhirat besok selamatlah kita. Selamatlah kita pulang balik ke tempat asal kita, iaitu syurga Allah SWT. Kerana kita ni sebenarnya warga syurga, kita asal daripada syurga. Kita diletakkan di dunia buat sementara untuk Allah nak uji, supaya kita duduk di syurga itu betul-betul nilai dia, betul-betul kita ada nilai di syurga itu, bukan duduk free-free gitu.
Jadi mudah-mudahan kita dipilih Allah untuk menghuni syurganya, dan Allah kurniakan juga kita dengan sifat-sifat terbaik itu supaya dapat menjadi gabungan untuk kita memerdekakannya, mendapat bintang takwa yang akan kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza. Mudah-mudahan perkongsian kita memberikan manfaat untuk kita bersama, terutama sekali bagi orang yang cakap ni lah. Dan mudah-mudahan masing-masing kita dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.